keburukan dan kejahatan diri kita sendiri. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita sebagai orang Islam selalulah mengharap hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana siapa yang tidak adalah orang yang boleh menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak adalah orang yang boleh memberi hidayah kepadanya. Saya ambil masa sikit 2 minit, boleh kan Ana? Boleh, silakan. Aku cakap pasal hidayah, setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim sekurang-kurangnya berapa? 17 kali. Betul tak adik-adik, anak-anak semua? Betul 17 kali. Kan? Jadi, dalam mentafsirkan perkataan hidayah sahaja pada ayat itu, jika dikumpul semua tafsiran para ulama, mereka mentafsirkan sebagai 80. Dikumpulkan lah, bukan satu ulama saja, dikumpulkan semua ulama tafsir. Guru kami kata boleh sehingga 80 tafsiran kepada hidayah yang kita minta itu. Salah satu daripada jalan hidayah itu adalah apabila Allah meluruskan kita, memudahkan, memberi kita masa, memberi kita peluang, memberi kita nikmat, internet, laptop, handphone, masa, kesihatan, ini semua nikmat, dan Allah temukan kita dalam majlis ilmu ini, itulah antara hidayah, jalan-jalan hidayah yang kita minta dalam mustaqim itu. Kerana dengan ilmu inilah, dengan ilmu dunia inilah, kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah dengan Allah ini, dan dengan ilmu dunia inilah kita memenuhi keperluan hidup kita. Jadi tujuan kita buat Saturday Talk ini, tujuan kita buat sembang-sembang pendidikan ini adalah kami nak bantu anak-anak semua supaya anak-anak nanti masuk ke alam pengajian tinggi, masuk ke alam pekerjaan dengan sedar peranan kita sebagai khalifah. Kita nak ada, kalau ada doktor yang ada semangat untuk menyumbang, yang tahu dia bekerja di hospital, dia bekerja merawat orang, itu adalah sebagai memenuhi peranan dia sebagai khalifah. Yang jadi guru, yang jadi lawyer, yang jadi petani, yang jadi cleaner, yang jadi peniaga, semua kita nak bentuk generasi yang faham peranan kita. Siapa pun kita, peranan kita adalah besar kerana kita adalah khalifah, dan setiap kita diciptakan dengan sebaik-baik yang Allah firmankan dalam surah At-Tin. Okey, jadi itu saja, saya serahkan majlis ini kepada Dr. Nuaini Nasirul untuk teruskanlah. Kalau boleh, sebab kami bincang hari itu, kita cakap-cakap sikit, lepas tu kita nak interaksi. Cakap sikit 5 minit ke 10 minit lagi, kita nak interaksi. Jadi adik anak-anak sekalian, kalau ada guru-guru pun jangan malu, jangan segan, boleh buka mikrofon, boleh buka kamera, kita nak berborak, Okey, baik, tafadhal, silakan Dr. Nuaini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih kepada anak-anak semua. Ni dah macam anak-anak dah pada saya ni. Sebab sebaya dengan, kalau umur dalam 16 tahun dah sebaya dengan anak saya yang bongsu. Jadi kepada semua anak-anak dan juga waris, kalau ada guru pun, selamat datang. Jadi sesi hari ini sebenarnya memang sesi bersembang je pun. Kita nak bercerita sikit-sikit yang nak masuk tingkatan 3, yang daripada tingkatan 3 nak masuk tingkatan 4, ataupun yang tingkatan 4, yang sekarang ni berada dalam tingkatan 5. Okey, boleh tak type dekat chat siapa yang nak masuk tingkatan 3, saya nak tengok ada berapa orang yang bukan tingkatan 3, tingkatan 3 nak masuk tingkatan 4 kan. Nanti dalam hujung bulan ni dah tingkatan 4. Siapa yang nak masuk tingkatan 4? Type, tengok dekat chat, saya nak tengok ada berapa. Daniel, okey, Sofia, oh okey, bagus. Lagi? Oh, Izati Syamina. Izati daripada sekolah mana Izati? Izati boleh type. Amirul Amsyah. Siapa lagi? Putri Ain. Oh, okey. Nak masuk tingkatan 4 ya, Putri. Lagi? Siapa lagi? Ada lagi? Okey, Masya Allah, bagusnya. Dan kemudian sebelum saya mula ni kan, nak tahu ni anak-anak ni semua ni daripada kawasan mana ni? Daripada Perlis ke? Daripada Kedah ke? Daripada ada mana-mana lagi ke? Boleh type dekat chat? Oh, dia ni daripada Kedah. Ya, Sintok Kedah.
Oh, Putri daripada Selangor. Putri Selangor. Fatin akhirnya daripada Selangor. Okey, selamat datang. Yang daripada Kedah ni saya rasa macam kawan-kawan kawan-kawan Atifah ni. Okey, ada lagi tak selain daripada Kedah dan Selangor? Selangor ni tahu dari mana program kita? Putri tu sepupu saya. Oh ya Kak. Okey, adik-beradik sepupu kepada Amirul Amsyar. Okey, tak apa. Terima kasih. Terima kasih kerana datang. Okey, tak apa. Jadi hari ni apa yang kita nak buat sebenarnya, kita nak seimbang saja dengan anak-anak semua sebab saya boleh bahasakan diri saya cikgu senang sebab anak-anak biasa dengan perkataan cikgu, jadi boleh panggil saya Cikgu N, cukup senang. Jadi cikgu nak bagi tahu hari ni sebabnya cikgu sekarang ni adalah pensyarah di Universiti Teknologi Mara Perlis. Jadi cikgu juga adalah koordinator program untuk Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Jadi apa yang berlaku ialah oleh kerana cikgu adalah koordinator, jadi pelajar untuk fakulti cikgu ada dalam 900 orang. Jadi yang 900 orang tu semuanya cikgu kena jagalah. Kena jaga dari segi ni belajar okey ke tak okey. Sekarang ni online masuk kelas ke tak masuk kelas. Lepas tu ada tak yang sakit. Sebab pelajar-pelajar cikgu ada juga yang accident. Kan, jadi anak-anak semua pun kena jaga diri, jangan accident apa semua. Jadi semua masalah anak-anak ni semua memang cikgu kena tahu. Ada yang kena bercuti, ada yang kena MC, semua cikgu kena tahu. Jadi ada lebih kurang dalam 900 orang pelajar buat masa ni lah. Jadi antara masalah yang cikgu perasan ialah, terutamanya yang baru masuk semester 1, masalahnya ialah bila tanya kenapa macam ada masalah dekat semester 1, jawapan dia satu je, saya tak minat lah cikgu. Satu. Habis tu siapa yang suruh masuk khusus ni? Mak saya suruh, mama suruh, abah suruh. Jadi macam bayar, rasa-rasa kan kalau macam kita nak kena buat benda yang kita tak suka tu seronok ke tak seronok? Anak-anak semua seronok ke tak seronok kalau kena buat benda yang kita tak suka? Semua diam. Boleh type, boleh komen tak seronok. Betul. Semua tak seronok kan? Betul Fazatu. Betul Daniel. Betul Salika. Ya, sangat tak seronok. Lepas tu bayangkan berapa lama. Anak-anak tahu tak kalau macam kita belajar, contoh kita belajar dekat diploma kan? Kita ambil diploma. Berapa lama baru nak habis? Berapa lama baru nak habis belajar? Kalau kita ambil diploma. Siapa tahu? Boleh type dekat chat. 4 tahun? 4 tahun ke Daniel? Betul ke? Kalau diploma. Selamat datang. Sebenarnya hari ni saya juga mengalur-alurkan sahabat saya ni, Nur Syamilah Muhammad Subhi ni, dia adalah pegawai hal ehwal akademik daripada UiTM Perlis. Jadi Puan Nur Syamilah ni dia jaga exam. Dia boleh tahulah keseluruhan ke semua pelajar-pelajar kita ni examnya okey ke tak okey. Jadi Puan Nur Syamilah ada dekat sini. Alhamdulillah, terima kasih. 3 tahun? 3 tahun ya Amirul? Ya, betul. Kebanyakannya 3 tahun. Kebanyakannya 3 tahun. Bayangkan kalau 3 tahun tu anak-anak semua buat benda yang tak suka pun. Apakah perasaannya? Berada 3 tahun bersama dengan untuk belajar benda yang kita tak suka. Siksa kan? Jadi, burn out. Betul Zulaikha, betul. Akan burn out. Lepas tu kan macam alamak dah kenapa kena belajar, dah kenapa banyaknya assignment. Okey. Cuma nak tanya sikit lagi. Agak-agak oleh kerana 6 tahun, oleh kerana 3 tahun, 3 tahun kita ada dalam 6 semester tau. Jadi kalau satu tahun kita ada 2 semester. Satu semester kita ambil berapa subjek kalau diploma? Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu boleh type? Siapa tahu? Berapa kita ambil? Berapa subjek kita ambil? 3 subjek. 6 untuk 6 bulan satu semester, Atifah. Orang lain? Atifah cakap 3 subjek. Orang lain cakap? Kawan-kawan yang lain cakap berapa anak-anak?
Okey, 4 subjek. Ada jawapan lain tak? Okey, nanti kita tanya pegawai HEA kita. Puan Syamila, selalu kita satu semester berapa subjek Puan Syamila? Lebih kurang? Puan Syamila ni ada boleh type ke tak boleh ni? Syamila? Okey, saya bagi jawapan sebab saya rasa mungkin Puan Syamila ada apa-apa kot ni. Okey, sebenarnya kalau nak tahu satu semester kita ambil 7 subjek. 7 subjek. SPM kita berapa subjek? SPM kita ada berapa subjek? Oh, dia nak masuk SPM? SPM kita ada berapa? SPM ada yang kita ambil 7, ada yang 8, ada yang 10 kan? Tu Puan Syamila dah beritahu kita ada lebih kurang dalam 6 hingga 7 subjek satu semester. SPM lebih kurang 9. Okey, Puan Syamila dia memang tahu pasal ni sebab dia memang daripada bahagian akademik. Jadi, anak-anak bayangkan kalau nak ambil diploma dan nak belajar dengan benda yang tak berapa nak minat, okey, yang benda yang kita tak berapa nak minat selama 3 tahun, satu semester, 6 subjek. Macam mana tu? Kan? Jadi hari ni apa yang cikgu nak cerita sikit ialah macam mana sebenarnya untuk kita nak pastikan, macam mana kita nak pastikan nanti bila masuk tingkatan 4, berdasarkan subjek yang kita ada tu, mungkin kita ada 7 subjek, 8 subjek, 9 subjek, 10 subjek. Kita nak pastikan daripada subjek-subjek tu, apa yang kita boleh masuk. Cumanya, oleh kerana saya daripada UiTM, jadi saya akan memberi makluman berdasarkan apa program yang ada dekat UiTM. Tetapi kalau nak masuk yang lain pun sebenarnya lebih kurang saja adjustment tu. Okey, lebih kurang saja adjustment tu. Okey, jadi saya pun tak nak buang masa, jadi kita tengok slide. Okey. Saya akan share sikit slide hari ni. Semua orang boleh nampak slide saya tak? Sebab saya bila saya share, saya tak nampak. Jadi Ustaz kena bantu saya Ustaz. Kalau ada soalan ke apa, nak minta Ustaz tolong tengok. Okey. Jadi, semua orang boleh nampak slide saya tak? Nampak? Boleh nampak Okey. Jadi, kita hari ni insyaAllah kita buat 1 jam je. Kalau ada keperluan nanti, kalau lepas-lepas ni kita nak sambung-sambung lagi, boleh insyaAllah. Okey, jadi hari ni kita nak tengok 3 benda je. 3 benda je. Pertama sekali angan-angan. Sebab bila cerita pasal cita-cita dia adalah angan-angan. Lepas tu kenapa saya cari tingkatan 3, tingkatan 4 ni? Yang tingkatan 3 nak masuk tingkatan 4 ni. Kenapa saya tak cari yang dah habis SPM? Yang habis SPM pun boleh sebenarnya. Yang habis STP pun boleh sebenarnya. Okey, tetapi buat masa ni saya sebenarnya lebih suka yang 3 nak masuk 4 sebab baru nak mula, baru nak start ni. Hujung bulan 3 ni baru nak langkah ke tingkatan 4. Itu yang bagusnya. Itu sebab saya minta kalau boleh untuk tingkatan 3 dan tingkatan 4, kemudian kita rancang bidang yang mahu diambil selepas SPM. Sebab lepas-lepas daripada SPM nanti kita akan masuk universiti, ada yang nak masuk asasi, ada yang nak masuk matrikulasi, kan? Banyak, ada yang akan ambil diploma, ada yang akan sambung pengajian dekat pengajian Islam dan sebagainya, jadi ada banyak. Jadi saya cuma akan bagi gambaran secara umum untuk hari ni Okey, pertama sekali kita nak tengok bab angan-angan. Saya percaya semua anak-anak ni pun ada angan-angan. Okey? Ada angan-angan. Jadi bila kita cerita pasal angan-angan ni, dia beza dengan hayalan. Jadi saya nak tengok bila angan-angan ni kita nak tengok benda yang positif. Hayalan ni selalunya kita andaikan benda yang dia saya nak kata dia betul-betul negatif pun tidak juga. Ada juga hayalan yang bagus. Tetapi hayalan ni kebiasaannya bukan menjadi kenyataan. Tetapi angan-angan kebanyakannya menjadi kenyataan. Okey, jadi bila kita cerita angan-angan, maksud dia ialah apa yang kita fikir dalam fikiran kita tu, yang tu kita angan. Macam, alah esok kan, macam tadi ada yang pergi jogging. Kiranya minggu depan nak pergi jogging, angan-angan jugalah tu, fikiran lah tu. Minggu ni dia nak cakap, berapa tadi? 3 kilometer. Nanti minggu depan, nak ambil 5 kilometer lah. Itu fikiran.
Okey, kenapa nak pergi jogging? Sebab rasa macam nak bagi badan berpeluh, nak bagi rasa badan selesa, nak bagi rasa macam kita boleh berfikir dengan lebih elok, rasa badan kita lebih tak lemau macam tu kan. Kemudian angan-angan juga adalah gambaran atau bayangan dalam fikiran. Kalau ustaz dia suruh kata feel. Jadi gambaran bayangan ni macam okey, kadang-kadang kita berangan kan, wah kalau lah esok kita boleh pergi bercuti. Kalau tanya Atifah dia, kalau bercuti dia memang nak terjun laut. Lepas tu bila dia terjun laut tu dia akan rasa macam seronoknya dia tengok penyu. Contoh, itu adalah gambaran. Ataupun kita rasa macam nanti pergi sekolah seronoknya jumpa kawan-kawan. Nanti boleh ajak kawan-kawan pergi makan sama-sama kat kantin. Itu adalah gambaran. Kemudian angan-angan ni juga dia boleh jadi cita-cita. Contoh, nanti kan 10 tahun daripada sekarang saya nak jadi apa? Saya nak jadi cikgu. Saya nak jadi lawyer. Jadi itu adalah angan-angan juga tapi dalam bentuk cita-cita. Atau dia mungkin juga satu yang tak mungkin tercapai. Macam umur saya kan sekarang ni, umur saya dah 51 tahun. Kalau kata saya cakap, saya sebenarnya nak menjadi seorang orang yang, orang kata apa, yang turun payung terjun. Macam tak percaya je. Sebabnya macam, umur saya ni boleh ke lagi nak turun? Naik kapal terbang pun kadang-kadang rasa gayat. Yang tu akan jadi hayalan yang rasa-rasa macam, tak tercapai dah. Okey, jadi sekarang ni, alright. Siapa pernah tengok cerita ni? Siapa pernah tengok cerita ni? Ni cerita Saya. Siapa pernah tengok cerita ni? Ya. Cerita ni pasal apa ni? Bagi feedback sikit. Tikus. Tak tahulah pasal tikus. Tikus buat apa? Tikus masak, betul. Lagi? Pernah Azim, Lagi, lepas dia ada cerita pasal tikus masak lagi, tikus yang suka membantu, betul lagi. Tikus buat apa lagi? Anak kata cerita tikus, betul Pak Syamila. Cerita pasal tikus, dia jadi tukang masak, lepas tu dia jadi famous kan? Betul tak? Dia jadi famous, dia jadi famous sebab apa? Dia jadi famous sebab dia ada orang ni datang. Kan? Nama dia Ego. Dia datang sebab orang ni adalah food tester ataupun orang yang mencuba makanan. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, ada berapa banyak pekerjaan yang ada ni? Ada berapa banyak pekerjaan? Ustaz tolong kejap sebab Kak Ain tak nampak apa yang anak-anak letakkan dekat chat. Bila projek. Okey. Tikus memasak, tikus suka membantu, kata cerita tikus tolong masak, anak kata. Ada berapa banyak pekerjaan dalam cerita Ratatouille ni? Satu, dia sebagai chef. Lagi? Soalan dia lagi? ada berapa pekerjaan? Food tester. Ya, food tester. Kita ada chef, kita ada pembantu chef. Kan? Lepas tu kita ada ni owner kepada restoran. Dia juga adalah satu pekerjaan. Okey? Jadi, apa yang saya nak cerita dekat sini hari ni ialah dalam dunia ni kita ada banyak benda yang kita boleh buat. Dan bayangkan, suka tak suka dalam ni saya nak tarik satu je pekerjaan dia iaitu food tester. Okay. Kok mana cerita kalau kita mengaji nak jadi food tester? Pernah fikir tak? Alright. Jadi food tester ni sesuai untuk, kalau benda yang saya suka buat ialah saya suka makan. Pekerjaan yang saya suka ialah menikmati makanan. Tak kesesuai betul dengan food tester tu. Betul lah kan? Wujud ke food tester tu dekat dunia ni? Ada. Dia panggil food critic. Kalau nanti anak-anak boleh masuk dekat webpage ni, nanti kita slide ni pun insya-Allah kita boleh bagi. Jadi food tester ni boleh masuk dekat
dekat page ni, kita akan ada list of famous food critics. Jadi list of famous food critic ni siapa? Antaranya ialah Frank Bruni. Jadi kalau kita tengok Frank Bruni ni dia siapa? Ui, dia umur dah 57 tahun daripada US ni. Kalau dalam rata tua dia ego lah. Dia ni adalah ego. Dia juga adalah kolumnis. Kalau bila kita cakap kolumnis, dia adalah penulis. Kemudian dia juga adalah, dia ada 3 best selling book. Bond Round, Memoir About Family, Love Food, nampak. Asalnya kalau dia tak suka makanan, macam mana dia nak tulis? Kalau dia tak suka menulis, boleh ke jadi penulis? Nampak tak? Itu sebabnya saya kata kena angan-angan ni. Kita kena tahu sebenarnya kita hidup hari-hari tu kita suka apa. Ada yang sangat suka menulis, ada yang sangat suka melukis, ada yang sangat suka buat benda dengan tangan. Daripada dia pergi ambil batang kayu ke apa semua, tiba-tiba jadi robot. Contohlah. Dia macam-macam anak-anak ni. Jadi benda tu yang kita nak tengok. Okey, jadi apa yang bagusnya food tester ni, food critic ni? Kalau tidak, kita tak ada lah world 50 best food. Ini adalah satu profession ataupun satu pekerjaan yang macam bukan pekerjaan yang biasa. Dia macam benda yang lain-lain sikit kan. Doktor, kalau kata saya bawa doktor, lawyer, cikgu, tu adalah satu orang kata yang biasa. Tetapi kalau misalkan saya cakap food critic, takkan macam bukan selalu sangat orang nak jadi food critic, tapi sebenarnya ada. Tu maksud saya. Jadi macam mana kita, macam saya cakap tadi, kita nak jadi food critic, contoh macam Frank Brunner tadi, dia mesti kita tengok tadi dia ada kolumnis, dia menulis buku. Bila dia menulis buku, maksudnya dia mesti suka menulis, sebab tu dia boleh tulis. Satu. Yang kedua, dia mesti suka makanan, sebab tu dia boleh tulis pasal makanan. Sekarang ni anak-anak suka pasal apa, boleh tulis ke tak? Jadi pada masa akan datang, jadi mungkin hak yang mana suka makanan tu akan jadi subjek kita lah. Yang mana suka melukis tu akan jadi subjek kita lah. Apa yang macam kita suka ambil gambar, yang ambil gambar tu akan jadi skill kita lah. Jadi semua benda-benda tu kita kena bawa sekali. Sebab itu diri kita tak boleh jadi orang lain kan. Kita tak boleh nak jadi diri orang lain. Kalau misal kata kita suka makanan, kakak kita tak suka makanan, jenis suka ambil gambar, kan ke tak match. Jadi hidup dia dengan hidup kita lain. Benda dalam hidup kita masa depan dengan kakak kita contohnya mungkin lain. Jadi tak perlu nak banding, sebab dia ada hidup dia sendiri dan kita ada hidup kita sendiri. Kita ada angan-angan kita sendiri, kakak kita ada angan-angan kakak kita sendiri, ataupun abang ataupun adik dan sebagainya. Okey. Jadi setakat sekarang ni ada soalan? Atau ada siapa-siapa nak sembang apa-apa? Ni kan ada yang suka jadi ada yang suka melukis. Ada yang suka makan, ya memang. Atifah suka makan. Orang lain suka buat apa lagi? Boleh tak chat dekat saya? Oh, berniaga, Masya Allah, bagusnya. Ada niaga apa tu, Faizatul? Boleh cerita sikit tak berniaga apa? Faizatul, niaga apa tu? Boleh tak? Boleh buka mikrofon nak? Boleh. Ya. Boleh nak buka mikrofon, boleh nak, ya. Aziza sini, macam Puan ni, ya. Silakan Puan. Ada soalan ke? Ada nak tambah ke? Oh, memanah, Masya Allah. Memanah ni pun, dia kalau orang yang boleh bercerita pasal memanah, hanya orang yang pernah memanah. Pernah macam saya yang tak pernah memanah ni, memang jangan tanyalah saya tak pandai. Okey? Ustaz Kira Yana ni ada yang take over saya punya screen ni. Sekejap. Okey, tak apa, no problem. Tak ada. Yang tu kalau bukan kesilapan macam ni adalah kesilapan biasa, tak ada masalah. Don't worry, kita akan continue. Okey, jadi kan kita boleh nampak dah tadi. Jadi masing-masing anak-anak kena tahu dah ni. Anak-anak suka buat apa. Dekat tempat ni sangat penting. Kena tahu apa kita suka. Okey? Puan Azizah mungkin ada nak cakap. Puan Azizah ada apa nak tanya? Mungkin nak tanya ke, nak bagi pendapat ke, nak bagi pendapat ke apa, silakan. Ataupun tertekan. Ada kemungkinan juga tu.
Okey. Okey, tak apa. Jadi kalau ada apa-apa boleh interrupt saya waktu-waktu mana pun. Jadi izin saya nak sambung sikit lagi Okey, jadi bila kita berangan-angan ni, terutamanya untuk masa depan kita, kita nak jadi apa, kita nak kerja apa. Jadi itu adalah angan-angan yang positif. Jadi angan-angan yang positif ni yang jadi seronoknya bila paling best sekali dalam hidup ni bila kita boleh bekerja dengan apa yang kita suka. Kita boleh bekerja dengan apa yang kita minat. Kita boleh bekerja dengan apa yang kita boleh buat. Ni semua adalah benda-benda yang seronok. Jadi setiap anak-anak ni akan ada minat yang berbeza, akan ada benda yang suka dibuat yang berbeza-beza dan akan ada yang macam, ada setengah orang dia boleh melukis berjam-jam dan tak ada masalah. Ada setengah orang kalau disuruh melukis 2 minit je, Allah tak boleh dah, tak larat. Okey, jadi macam cikgu pun dekat sini pelajar macam-macam, jadi macam itulah juga. Kan, kalau contoh kita nak letak pelajar sains sukan, duduk dalam kelas 2 jam, dia tak sama dengan cikgu ambil pelajar daripada sains, duduk dalam kelas 2 jam, lain. Okey nah. Jadi kita masuk dalam angan-angan yang positif. Macam tadi kes Ratatouille memang kes ego apa semua kan. Pertama sekali, kita kena tahu apa benda yang kita suka, apa pekerjaan yang kita suka. Kadang-kadang tak match tau. Kadang-kadang tak match. Benda yang kita suka dengan angan-angan pekerjaan kita tu rupanya tak kena pun. Okey, saya bagi contoh Saya bagi contoh. Sebab Atifah ni, kenapa saya duk sebut nama Atifah? Sebab saya kenal dia 16 tahun. Muka pertama, orang pertama sekali dia nampak kat dunia ni saya lah, dia tu anak saya kan. Okey, Atifah ni dia sebenarnya dia suka berenang dan dia suka pergi snorkeling dan dia suka pergi diving. Okey, ini adalah antara benda yang dia suka. Jadi dalam tim yang bila saya pergi berjalan dengan sahabat-sahabat tu, dalam tim saya tu kita ada seorang dia panggil marine biology. Marine biology ni kiranya Dr. Hasnunita dia memang kerja dia mengkaji, dia boleh kira kalau bila kami bawa anak-anak pergi macam bercuti bersama dengan Dr. Nita, apa dia akan buat? Dia akan panggil, okey, ini adalah lionfish. Lionfish ni dia boleh bercerita macam buat kelas tapi tepi laut. Kemudian dia boleh cerita pasal jellyfish, dia boleh bercerita pasal orang kata apa? Banyak benda. Tetapi masalah dengan Atifah ialah dia tak berapa nak boleh sangat dengan matematik. Walaupun sains tu boleh tahan. Tapi matematik tu macam Allah buat kau mak nak kena kira ke? Dia punya jawapan macam tu. Jadi itu apa yang cikgu cakap tadi dengan pekerjaan yang saya suka dengan benda yang saya suka buat. Walaupun Atifah boleh diving, dia suka tengok benda-benda dalam laut, itu adalah pekerjaan. Tetapi apa yang dia ada sekarang ni mungkin tak menyokong. Sebab untuk jadi marine biologist, dia memang kena ada semua subjek sains. Dan dia kena bagus juga dengan matematik. Kan dah tak berapa nak match tu. Itu yang maksudnya yang cikgu cakap, kadang-kadang benda yang kita nak jadi akan datang. Sekarang ni adalah benda yang kita tak ada. Jadi sesi hari ni kita nak cuba pastikan apa yang kita angan-angan tu adalah benda yang kita boleh capai insya-Allah dengan apa yang kita ada hari ni. Kita akan matchkan supaya macam tak adalah kita angan-angan kosong macam tu. Okey. Jadi apa kita ada hari ni? Pertama kena pergi sekolah. Keduanya kena masuk kelas. Lepas tu kena belajar. Itulah yang anak-anak kena buat pun sekarang ni kan. Okey. Jadi kenapa saya cakap tingkatan 3, tingkatan 4? Sebab bila nanti masuk tingkatan 4 akan mula ada aliran dan kita akan mula ada pengkhususan. Sebab dia bukan macam tingkatan 3 semua pelajar ambil subjek yang sama. Bila dah masuk tingkatan 4, subjek dia dah akan berubah. Ada yang akan ambil apa? Okey, anak-anak semua nak masuk sekolah dah tingkatan 4. Aliran apa yang ada dekat sekolah tu? Tolong type sikit dekat chat box. Ada aliran apa dekat sekolah? Ada aliran apa? Sains tulen lagi? Sastra lagi? Sains tulen, sastra. Business, betul lagi? Account lagi? Seni, betul lagi? Sains rumah tangga, ada lagi ke apa macam ni?
Sains agama, betul. Masya Allah, bagusnya. Anak-anak ni semua tahu. Maths, Atifah, kamu sebab maths kamu suka ke? Dan terus tersenyum. Okey, tak apa. Jadi sekarang ni, cikgu akan tunjuk sikit Ini adalah beberapa elektif lah yang kita dah secara umum, tapi mungkin ada perubahan sebab bila masuk tingkatan 4 yang baru tahun 2022 memang cikgu difahamkan akan ada perubahan. Jadi secara umum berdasarkan apa yang maklumat sedia mungkin akan berubah. Jadi kita akan ada 6 mata pelajaran terah: bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, pendidikan Islam atau pendidikan moral. Yang ni semua pelajar kena ambil. Kemudian kita ada satu mata pelajaran wajib iaitu pendidikan jasmani dan kesihatan. Lepas tu yang elektif ni yang cikgu cakap aliran tadi. Dia ada sains tulen, fizik, kimia, bio, matematik tambahan. Dia ada juga elektif bahasa. Dia ada elektif pengajian Islam. Dan dia juga ada elektif kemanusiaan dan sastra. Jadi semua yang anak-anak sebut tadi tu sebenarnya dia duduk dalam ni. Tetapi macam kita dekat contoh macam dekat Kedah apa semua ni, dekat Perlis, bahasa ni susah sikit, jarang ada. Kita jarang dapat elektif bahasa. Pengajian Islam pun sangat kurang. Setahu saya kalau macam dekat Kedah, antara sekolah yang ada pengajian Islam ni ialah sekolah menengah kebangsaan Jitra. Itu pun ada satu kelas sahaja. Dan kena masuk saringan ataupun interview. Kemudian kita ada kemanusiaan dan sastra. Inilah yang tadi yang anak-anak sebut, perdagangan lah, bisnes lah, ekonomi dan sebagainya. Dia duduk dekat kemanusiaan dan sastra. Okey, ini adalah contoh elektif umum Jadi kebanyakannya pelajar, anak-anak yang ni memang ni yang untuk sains tulen akan ada 6 subjek ni. Kemudian kita ada satu subjek wajib. Lepas tu kita adalah benda ni, elektif fizik, kimia, bio, matematik tambahan. Ini adalah tulen, sains tulen Saya ambil sikit je. Yang ni adalah contoh pengajian agama di mana elektif dia ialah bahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah dan juga pendidikan syariah Islamiah. Dan seterusnya, ini yang tadi disebut sebagai bisnes. Kita ada ekonomi, perniagaan, prinsip perakaunan dan ada juga yang ambil matematik tambahan. Kemudian ada juga yang disebut sebagai seni. Seni pun dia akan duduk di bawah, selalunya dia akan duduk di bawah sini. Tetapi saya tak pasti sebab dia punya pilihan elektif ni sebenarnya bergantung kepada sekolah. Bukan semua sekolah ada semua elektif. Okey? Tetapi ini adalah secara umumnya. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok Kita nak tengok. Kita tengok dekat sini. Ini kalau kita ada, ini berdasarkan apa yang anak-anak tahulah lebih kurang kan. Angan-angan dengan mata pelajaran. Kalau saya nak jadi guru, saya kena pandai subjek apa. Kalau saya nak jadi doktor, saya nak kena pandai subjek apa. Jadi kita akan tengok hari ni. Saya akan ambil pertama sekali doktor, tak kisah semua orang boleh tahu. Guru pensyarah pendidik sangat mudah sebab kalau anak-anak suka sejarah, boleh jadi cikgu sejarah. Kalau anak-anak suka sains, boleh jadi cikgu sains. Sekarang ni kita nak tengok kalau dia jadi wartawan. Kalau dia jadi wartawan. Anak-anak rasa subjek apa nak kena skor kalau jadi wartawan ni? Bahasa Melayu, betul. Account kot. BM, lagi? English, kalau wartawan English, betul. Lagi? Kombinasi apa lagi tu? Nak jadi wartawan ni. Wartawan ni adalah satu pekerjaan yang macam bukan kebiasaan lah. Bukan yang orang kata apa, pekerjaan yang biasa disebut. Lagi? Selain daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris? Itu je. Kita ada banyak subjek tadi tu kan. Kita ada subjek teras, kita ada subjek wajib, apa lagi? Cik Ayu masuk. Selamat datang Cik Ayu. Variable language. Language tu memanglah kalau wartawan language dia memang sangat-sangat penting. Selain daripada language? Apa lagi tu? Kalau nak jadi wartawan ni? Okey, saya bagi jawapan Wartawan ni sifat dia apa? Dia kena berinteraksi banyak dengan orang, betul tak? Dan dia kena berkomunikasi banyak dengan orang kan?
Jadi bila dia kena berkomunikasi banyak dengan orang, dia kena berinteraksi banyak dengan orang. Dalam subjek kita yang 10 tadi yang kita tengok elektif apa semua tu, dekat mana komunikasi? Boleh agak tak? Kat mana komunikasi? Dia datang kat mana tu? Yang kata apa, kita punya komunikasi tu, skill komunikasi tu, dia datang daripada mana? Daripada subjek kita tadi tu. Seni ke Atifah? Tak apa, kita tengok kawan-kawan jawab apa ni. Lagi orang lain? Sejarah. Lagi? Nak tengok ni anak-anak jawab apa lagi? Seni, sejarah lagi? Apa lagi? Boleh bagi jawapan dua lagi? Nak jadi wartawan. Seni, sejarah. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Lagi? Hak yang komunikasi ni kat mana? Pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani ni pergi mana? Ni Ustaz tolong jawab sebab dia macam dah kesian dengan anak-anak akan fikir. Kat mana lah? Okey, pendidikan jasmani ni bayangkan kalau adik-adik anak-anak semua ni mesti tahu main bola, macam kalau tak main bola pun mesti tahu game main bola. Bayangkan yang main bola tu dah bola sebiji, yang bermain dalam pasukan berapa orang atas padang? Kalau yang main bola sepak atas padang berapa orang pemain? Ni pelajar-pelajar anak-anak lelaki pandai ni. Berapa? Saya pun tak berapa tahu. 11 sebelah kan? 11 satu pasukan, tapi kalau atas padang dah jadi 22. Betul, tu tak termasuk pengadil dan sebagainya. 2 tim jadi 22, betul. Bayangkan kalau yang main bola tu tidak berkomunikasi dengan betul. Tak ke huru-hara? Ada seorang cakap, okey, bola dia hantar ke sana, dia bagi signal kan. Dan kawan dia akan pergi ke kanan kan. Apa jadi kalau dia cakap, okey, dia signal, kawan signal pergi kanan, kawan tu lari pergi kiri. Bola dah ditendang. Apa berlaku? Kan? Itu komunikasi. Jadi walaupun sebenarnya, cikgu nak bagi tahu dekat sini, sebenarnya walaupun subjek tu kadang-kadang kita rasa macam, subjek jasmani je kan? Tapi, ya betul Amirul, akan bergaduh besar. Memang bergaduh besar. Jadi itu adalah skill interaksi. Itu adalah skill komunikasi. Daripada situ sebenarnya antara asas yang mana pekerjaan memerlukan komunikasi yang banyak. Okey, sekarang dah nampak kan? Jadi, bukan semua subjek kita tu dia ajar konten. Konten maksudnya kalau kata matematik, kontennya ialah matematik. Tetapi dalam setiap subjek tu juga sebenarnya dia ada disiplin fikir yang akan menyebabkan dia akan keluarkan skill kita. Apa skill kita ada? Kalau macam bahasa, dia akan selain daripada bahasa tu sendiri, dia akan keluarkan skill menulis. Skill berkomunikasi secara bertulis. Tetapi contoh kalau macam pendidikan jasmani, dia akan keluarkan skill berkomunikasi secara lisan dan juga bahasa badan. Kan dah nampak dah tu. Sebelum ni macam, tak pernah fikir kan? Itulah. Those are things, itu adalah benda-benda yang memang kita kena tahu. Jadi sebab tu saya cakap anak-anak tingkatan 4 ni adalah paling bagus. Bila nak masuk ambil subjek tingkatan 4 tu, dah boleh rasa. Selain daripada kita belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni, apa lagi kita belajar? Skill menulis. Bila kita ambil subjek sains, kita ambil subjek, kita ambil subjek matematik Selain daripada konten matematik, sebenarnya matematik tu mengajar kita untuk, matematik ajar kita untuk buat apa? Selain daripada matematik tu sendiri. Selain daripada konten. Mengira, lagi kira, lagi dia ajar apa lagi? Ya, dia ajar kita fikir lagi. Untuk selesaikan masalah, problem solving. Itu adalah disiplin daripada matematik. Jadi kebanyakan anak-anak di peringkat sekolah kebiasaannya macam ni lah masalahnya. Memanglah kita pergi sekolah, kita pergi ambil subjek, kita nak skor, nak dapatkan subjek, nak dapatkan markah sebaik mungkin. Tetapi anak-anak jangan lupa setiap satu subjek tu dia ada ajar benda lain. Dia ajar skill.
Dan skill tu sebenarnya yang akan kita bawa nanti akan pergi kepada alam pekerjaan kita insyaAllah. Okey, jadi sekarang ni dah boleh nampak kalau kita ada cita-cita ni, apa mata pelajaran yang kena ada. Satu lagi, oleh kerana anak-anak pergi ke sekolah, cikgu yang bagi kan, sekolah dah tentukan mata pelajaran tu. Jadi, dia terbaliklah pula dengan mata pelajaran yang kita ada ni, boleh jadi apa akan datang. Kita boleh bekerja sebagai apa dengan apa yang kita ada hari ni. Tu satu benda lagi tu. Tadi kita fikir kalau kita nak jadi apa, subjek apa kita kena skor. Sekarang ni terbalik pula. Kalau subjek ni kita skor, kita boleh jadi apa kan? Lain tu. Jadi, sekarang ni, cikgu cuma nak, bila kita dah ada benda macam ni kan, jadi itulah masuk kepada intipati hari ini, iaitu kita nak tengok kalau dekat UiTM, kita ada satu website. Satu website yang boleh bagi, dia panggil indikator lah. Dia boleh bagi agak-agak. Sebenarnya kalau kita ada subjek ni, kita skor subjek ni, kita boleh jadi apa Kalau macam kita nak ambil diploma, sebab saya akan tunjukkan hari ni ialah untuk diploma diploma UiTM. Diploma yang ada dengan UiTM berdasarkan SPM, markah SPM yang kita mungkin dapat. Jadi, untuk kita buat benda tu, okay, kenapa sebelum saya masukkan nak tunjuk selangkah ke UiTM ni, saya nak bagi tahu kenapa yang tiba-tiba saya gunakan teknik ni. Sebenarnya saya sendiri pun bukan jenis pelajar yang ambil 10 subjek 10A. Okay? Dan anak saya pun, saya ada dua orang anak, seorang Atifah yang ada dekat sini dan seorang lagi Liana. Liana dengan Atifah pun sama. Ikut perangai saya bila pergi belajar daripada sekolah, universiti, dia orang baru takat universiti lah. Saya universiti dan universiti. Saya adalah jenis pelajar yang kalau saya tak main, saya tak boleh belajar. Jadi disahihkan oleh Liana, saya cakap dengan dia, Liana, sebab sekarang ni Liana dia buat master communication. Saya tanya dia, Liana, ini result awak kan masa degree dulu. Tolong mengaku dengan mak sesungguh-sungguhnya, kamu belajar 30% saja dan main 70% kan? Dia cakap, mak tahulah. Sebab dia main 70% sudah dapat result tu. Kalau dia main 50%, saya rasa lagi teruk result dia. Jadi, ini pun satu lagi kita kena tahu diri kita ni jenis yang macam mana. Ada yang jenis yang boleh belajar dan skor. Ada yang setengah dia kalau tak main tak skor. Dan dalam keluarga saya memang kebanyakannya memang jenis yang suka main. Dan termasuk juga saya ada seorang sepupu yang tu suka main bola. Dia sampai daripada sekolah sampai ke universiti memang wakil bola, wakil universiti. Masa dia duduk dekat UiTM Penang, dia wakil Penang. Kalau esok SPM pun, petang tu tanggung boot bola lagi. Sampai cikgu tanya, boleh tak kurangkan sikit main bola, tapi masalahnya kalau dia kurang main bola, result pun teruk. Jenis macam tu. Tetapi sekarang ni Alhamdulillah sudah jadi engineer dekat Bosch. Jadi, saya tak kata macam anak-anak yang ada dalam hari ni, kalau main banyak tak boleh belajar. Tak. Kalau misal kata yang belajar betul-betul dan skor, itu biasa. Tapi ada juga jenis anak-anak yang kena main. Baru boleh skor. Sebab cara fikiran dia macam tu. Sebab kalau kata dia tak main, dia lagi tak boleh fikir. Okey, jadi sekarang ni saya nak tunjukkan berdasarkan result kita. Result kita dalam SPM, apa kursus yang kita boleh ambil untuk akan datang. Okey, jadi saya akan tunjukkan Yang ni untuk, tapi sistem ni hanya untuk UiTM saja. Untuk yang bukan UiTM, universiti lain-lain tu, saya rasa tak ada sebab universiti lain pun selalunya akan refer kepada UiTM sistem juga. Tetapi jangan risau sangat sebab kalau misal kata keperluan itu ada dekat UiTM, maksudnya keperluan yang sama juga untuk universiti lain hampir sama lah. Maksudnya keperluan tu hampir sama.
Okey, jadi saya akan kongsikan dekat sini. Okey, dia punya skrin ialah selangkah ke UiTM. Boleh nampak skrin saya Ustaz? Boleh nampak skrin? Boleh. Okey, jadi kita masuk selangkah ke UiTM. Ini ada, tapi ini adalah untuk UiTM saja, tetapi saya nak ulang lagi sekali, kita masih juga boleh menggunakan orang kata apa, website ni sebagai panduan. Sebagai panduan. Jadi kalau lepas SPM nanti kita nak ambil apa? Sebab tu saya cakap, lagi sekali saya cakap anak-anak tingkatan 4 bagus. Sebab dah boleh skor dah ni, dah boleh fikir dah kalau subjek ni dapat ini, subjek ini dapat ini kan. Okey, tak apa, kita tengok. Ini adalah senarai program yang ada dekat UiTM. Punyalah banyak. Okey, tapi pergi dekat sini tau. Semak syarat kelayakan. Mula. Kebiasaannya orang buat selepas dapat SPM baru datang sini. Tapi anak-anak sekarang ni cek sekarang untuk akan datang. Dan benda ni sebenarnya testimonial dia sudah untuk anak saya yang sulung. Memang saya gunakan kaedah ni dan alhamdulillah dia nampak macam boleh match. Benda yang dia belajar tu tak adalah benda yang dia tak suka. Okey. Jadi kita mulakan sekarang. Right. Jadi pertama sekali untuk semak syarat kena lepas SPM lah. Jadi boleh masuk asasi, boleh masuk diploma. Asasi ni simple sangat. Boleh explore, kemudian masing-masing boleh explore. Tapi saya cuma nak letakkan diploma. Sebab kenapa saya tak diploma? Sebab diploma ni dia punya orang kata apa, coverage dia, offering dia lagi banyak. Benda yang ditawarkan tu lebih banyak. Okey, kita ambil ini. Tapi masing-masing boleh explore je depan ni. Masing-masing boleh buat sendiri. Okey, lepas SPM. Jadi kita akan dapat page ni Jadi subjek kita yang pertama ialah bahasa Melayu. Bahasa Melayu kan anak-anak pandai dapat A. Okey. Kemudian seterusnya ialah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris kalau macam cikgu tak pandai sangat. Cikgu dapat B je. Okey. Kemudian seterusnya ini subjek kita masuk subjek wajib Pendidikan Islam. Pendidikan Islam ni selalunya anak-anak semua akan pandai akan dapat A. Cikgu dulu pun dapat A juga. Kemudian bila kita ambil Islam tak ada moral. Sejarah. Sejarah ni cikgu Allahu Akbar kan. Memang baca buku sejarah aja tidur. Dia macam buat tidur buku sejarah ni. Okey. Cikgu memang ngam-ngam je. Macam tu je. Tu kira paling bagus lah. Paling pandai. Okey. Kemudian cikgu juga ada matematik. Matematik ni merujuk kepada matematik silibus biasa Cikgu memang pandai matematik dulu. Selalu dapat dalam 90 ke atas. Tetapi cikgu juga ada matematik tambahan. Inilah masalahnya. Inilah killingnya. My killing paper. Matematik tambahan cikgu tahu berapa biasanya? Tada! C. Nampak tak? Matematik pandai. Matematik tambahan tu tak berapa nak cerdik. Okey. Kalau macam cikgu dulu, cikgu ambil, cikgu ada bio. Biologi cikgu. Allah, ini pun kan. Tapi sebab nak tunjuk kan betapa macam tak berapa nak bagus sangat. Okey, cikgu dapat C je dulu. Teruk bio dapat C. Kemudian cikgu ada fizik. Ni zaman cikgu lah. You all mungkin lain kan. Fizik. Fizik ni lagi teruk tahu anak. Memang dapat C juga masa tu. Ya Allah kan. Fizik, bio, kimia. Sebab dulu cikgu sains tulen. Tapi tak pandai pun sains tu. Allahu Akbar. Macam tu lah cikgu dapat. Dan satu lagi dulu cikgu ada geografi. Geografi dulu cikgu pandai tahu. Geografi ni dapat B+. Okey, sekarang ni. Ini subjek yang cikgu ada. Okey, bahasa Melayu A, bahasa Inggeris B. Ini kira macam berdasarkan SPM ni. Jadi anak-anak boleh try ni dengan andaian berangan. SPM nanti dapat berapa. Dan be realistic. Okey. Jadi pendidikan Islam A, sejarah dapat B, matematik A, matematik tambahan teruk. Okey. Biologi teruk, fizik teruk, kimia teruk, geografi B. Jadi berdasarkan semak syarat ni, diploma nak boleh ambil apa? Okey, kita semak. Boleh ambil diploma perakaunan Boleh ambil diploma sistem maklumat perakaunan Padahal dua ni bisnes ni. Kan?
pentadbiran awam, pentadbiran korporat, dah. Kita pun fikir, apa diploma ni? Tapi kena ingat tau, diploma ni adalah kita punya pekerjaan akan datang. Jadi lepas ni boleh tengok, rancang bandar wilayah ni buat apa? Ukur bahan ni buat apa? Pengurusan harta tanah, diploma bangunan. Diploma bangunan ni apa semua jenis yang bangunan harta tanah ni property yang jual beli tanah. Dah geometrik pula. Geometrik ni kalau anak-anak nak tahu adalah program yang ukur jalan. Dia orang ni ukur semua benda. Dia ukur jalan, dia mencerap matahari, mencerap bulan, bintang, semua benda dia cerap. Dia orang ni lah tentukan arah kiblat, dia orang ni lah yang tentukan takwim raya apa semua, astronomi, semua duduk dalam geometrik. Kalau kita tak masukkan syarat tu, kalau macam tadi kita tak semak syarat, tak tahu, Zizat tak tahu pun kata diploma ni wujud. Sekali tengok rupa-rupanya saya, kalau kata saya ada peluang untuk patah balik kepada saya tingkatan 4, inilah antara benda yang saya nak ambil. Saya suka betul diploma geometrik ni. Tapi itulah dah terlepas kan. Seni bina landscape. Ada pekerjaan dia bukan arkitek saja tau. Ini adalah landscape arkitek. Polimer. Polimer buat apa pula? Ni jenis-jenis plastik. Mikrobiologi. Kimia industri. Kimia industri ni buat apalah pula? Ya Allah, apa beza dengan mikrobiologi tu macam tahu-tahu sikit kan? Apa beza kimia industri dengan polimer ni? Tu adalah nanti anak-anak kena pergi cari ni kalau suka. Teknologi makanan. Kemudian perkayuan pula. Industri kayu. Kan tak kepelik-pelik tu. Lepas tu kita ada diploma sains. Ni sangat straightforward. Hygiene, teknologi keselamatan apa benda pula dah. Ya Allah kan. Lepas tu, ladang. Ladang ni pun dekat UiTM Perlis ada. Kita ada pengurusan ladang dan kita ada horticulture. Horticulture buat apa? Pengeluaran herba saja. Usahawan tani. Aquaculture. Ini straightforward. Pengajian perniagaan. Lepas tu dia ada pengangkutan. Banking. Ini macam straightforward jugalah. Insurans benda-benda yang kita biasa dengar. Diploma seni lukis, seni reka. Ya Allah. Hai. Ada pula filem. Penulisan skrip, satu diploma dia sendiri. Seni, animasi, nak menari, nak mendrama, produksi audio digital, kejuruteraan awam. Ini dah biasa pula kita dengar. Kan? Kimia, mekanikal, sains komputer, statistik, aktuari, diploma sains matematik. Siapa yang suka matematik saja boleh masuk sini. Ada pula hotel. Ada pula pengurusan pelancongan. Nampak tak? Ya Allah, banyaknya Tuhan. Okay, sekarang ni kan dah ada syarat apa semua tu. Dah boleh berangan SPM dapat berapa. Dah boleh berangan pun diploma. Jadi nak tanya anak-anak, kalau dah kita boleh berangan diploma, kita boleh nampak dah, kalau skor subjek ni boleh dapat apa. Kalau skor subjek ni boleh dapat apa. Tak ke kita boleh tahu, boleh agak-agak nanti akan datang kita nak buat apa. Betul tak? Setuju tak anak-anak? Jadi itu yang sebabnya saya cakap kita melakar peterm akan datang sekarang daripada tingkatan 4. Jadi semak syarat tu, itu kalau sains. Kita try tengok semak syarat kalau dia bukan sains. Kan? Kalau dia ambil ni boleh main-main ni. Tu yang seronok tu benda ni. Bahasa Melayu A. Bahasa Inggeris B. Islam. Pendidikan Islam. Tapi kena isi ke semua lah. Isi semua subjek yang kita biasa-biasa tu. Sejarah. B. Apa lagi? Matematik. Pandai sikit. Apa A. Okey, sekarang ni untuk kita ambil yang ni sikit Kita ambil yang ambil perakaunan tadi. Siapa yang ambil perakaunan tadi? Perakaunan perniagaan. Perakaunan perniagaan ni macam tak berapa nak pandai. Ya Allah, tak berapa nak cerdik kan? Tak apa. Kita ambil B. Kemudian alamak ekonomi. Dia selalu ada ekonomi asas. Ekonomi asas kalau ikut anak saya, mak minta maaf lah mak.
dapat C je boleh. Okey, dapat C pun C lah. Kemudian masa tu dia ada ambil seni halus ni dia dapat A. Kemudian saya rasa itu je subjek yang anak saya ambil dulu. Tengok perekonomian perniagaan, ekonomi asas dan seni halus. Kita semak tengok boleh ambil apa? Peringkat kategori kelayakan. Oh, alah dia marah pula kita tak letak kat sini. Okey. Kemudian kita semak. Kan ke lain tadi dengan yang tadi kan? Nampak? Yang ni dia tak boleh ambil, yang ni tak boleh ambil. Kenapa? Sebab dia ambil aliran kesusastraan, sains sosial. Tapi dia boleh ambil seni bina landscape. Ini adalah betul lah tadi subjek perniagaan, mestilah benda-benda perniagaan ni semua boleh ambil. Nampak tak? Jadi daripada situ nak bagi tahu dekat anak-anak semua, okey? Jangan risau. Kalau misal kata ada subjek yang macam alamak ambil 10 subjek, bukan semua dah dapat A, betul lah tu. Kalau dapat A semua lagi bagus. Tapi macam mana kalau macam alah yang ni kan tak boleh nak skor lah macam saya kan. Dulu masa cikgu dulu. Matematik tu okey, bila datang matematik tambahan, ya Allah susah hati. Nak boleh lepas ke ni? Okey. Jadi, pertama sekali anak-anak kena, nanti bila dapat subjek 3 tempat, pertama sekali tengok subjek tu apa, senarai subjek tu apa. Yang kedua, pergi dekat semak syarat tu, selangkah ke UiTM tu. Pergi dekat situ dan kemudian berdasarkan subjek yang ada tu cuba masukkan. Agak-agak dapat grade berapa. Dari situ kita boleh dapat senarai possible. Kemungkinan apa yang pengajian yang kita boleh ambil. Daripada pengajian tu, jadi bolehlah kita tentukan angan-angan kita, pekerjaan kita. Kan tadi yang kita boleh match tadi tu. Jadi tak adalah macam kita duk rasa macam okey, macam saya bagi contoh macam Atifah, dia suka berenang, dia boleh diving, dia boleh scuba. Nak jadi marine biologist tak boleh kalau tak ambil sains. Tetapi kalau misal kata ambil aliran sains, pergi ambil diploma sains, ada kemungkinan boleh tapi belum tentu. Jadi apa yang cikgu nak sampaikan hari ini ialah kita kena tahu apa yang kita boleh buat, apa yang kita suka buat. Kena macam cikgu cakap tadi kita kena tahu skill kita tu apa. Kita pandai bahasa ke, kita suka menulis ke, kita suka makan ke. Tak kisah. Apa juga kegemaran anak-anak tu semua kan, benda yang suka buat tu lagi seronok kalau benda tu jadi pekerjaan kita dan pada masa akan datang, dan semua tu pula kita duduk bersamanya sampai kita tua insya-Allah. Jadi kalau kita suka buat benda tu tak jadi stres kan tadi. Anak-anak ada cakap, kalau kita buat benda kita tak suka, nanti kita stres, nanti kita burn out. Jadi kalau misalkan kita dah ada benda ni, kita dah awal-awal lagi nak masuk 3 tempat, dah tahu dah. Kita ada subjek yang nak kena ambil. Kalau kita skor subjek ni, nak boleh belajar apa nanti dekat bila kita sambung pengajian. Jadi benda-benda tu semua akan menyebabkan anak-anak semua akan lebih berlapang dada. Kalau masuk pun nanti, kalau tiba-tiba masuk universiti pun dah macam kita dah tahu dah apa yang kita nak. Jadi dia memenuhi tadi yang saya cakap kata angan-angan tadi tu. Kita dah tahu fikiran apa kita nak buat. Kita dah boleh tahu bayangan apa yang akan jadi pada kita pada masa akan datang. Dan lagi satu yang paling penting macam Ustaz cakap ni, tak kisah kita jadi apa pun, kita bekerja sebagai apa pun, sebab kita semua pun Muslim, Alhamdulillah. Dan kita pun memang, orang kata apa, bawa lah agama kita tu ke mana pun. InsyaAllah Islam tak pernahnya mengajar benda yang tak baik kan. Mengajar kita untuk jadi khalifah, untuk sentiasa baik. Nak jadi apa pun tak kisah, tapi yang pentingnya juga menjadi Muslim yang baik insyaAllah. Jadi anak-anak ada soalan apa ke nak tanya cikgu ataupun Waris, kalau ada apa-apa nak tambah, nak tanya, boleh kita mungkin boleh buka sikit lagi lah, lebih kurang dalam 4 minit lagi. Sebab kita dah lebih kurang dalam pukul 12.36 sekarang ni. Okey, saya masukkan link dekat chat. Jadi boleh kalau siapa-siapa nak ambil link ni, copy link ni, kemudian boleh cuba. Jadi anak-anak
from time to time. Jadi macam selepas daripada exam, ambil subjek exam tu, kan markah exam tu, masukkan dalam ni tengok. Boleh jadi apa Kalau macam ni gaya, kalau rasa macam, nak buat animasi, tak boleh lah, kena score lah subjek ni. Benda-benda macam tu lah. InsyaAllah. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Anak-anak semua faham ke tak sekarang ni? Nak jadi apa akan datang ni? Najwa. Saya tengok Alhamdulillah. Najwa boleh nak buka mikrofon, buka kamera, kita nak sembang sekejap boleh. Saya tengok Daniel pun dari tadi Azim nampak aktif kan. Ya. Okey, sementara tu sebelum kita tutup, saya tambah sikit boleh? Silakan Ustaz, silakan. Baik, bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suara saya okey tak? Boleh dengar. Boleh dengar. Baik. Daripada apa yang kita bincang-bincangkan tadi, daripada perkongsian Dr. Naini tadi yang memang expert dalam bidang pendidikan ni. Okey. So apa yang saya nak kongsi sekarang adalah hari tu saya ada adik bongsu saya sekarang SPM tau. Dan saya dengan adik bongsu saya kalau kami bersembang tu lainlah cara saya dengan adik saya yang nombor 2, adik nombor 3 kan. Okey. And antara benda yang kami sama-sama minat adalah satu Twitter yang nama Kemarun. Seorang peguam yang sekarang bertugas di Kuching tapi asalnya orang Terengganu. Jadi saya dengan adik memang follow Twitter tu lah, and sometimes selalu topik borak kami tu pasal apa yang Kemarun tu tweet lah. Okey, jadi hari tu masa saya ambil adik bongsu balik pada SPM, dia sekarang SPM kan, saya jemput dia balik dari sekolah. Jadi saya share dengan dia tentang mindset. Cuba kita tengok orang-orang yang berjaya, kita tengok legend kan. Okey, mungkin anak-anak sekarang tak kenal jadi OAG, mungkin tak kenal lah kan. Jadi OAG, Nazar OAG kan, Noh Saleh. Mereka sebaya-sebaya dengan saya kan. Jadi nak kata orang-orang yang berjaya sekarang yang jadi ikon, yang ikonik, yang jadi ikon sekarang, mindset mereka. Ada kawan-kawan saya yang berjaya jadi ni, jadi tu, yang profesional bidang kan, mereka semua ada mindset. Maknanya macam Dr. Naini share tadi, ada seorang sepupu dia yang memang tak boleh nak lepaskan bola. Okey, jadi sekarang adik-adik, dalam Al-Quran Allah ada kata dalam surah At-Tin ayat ke-4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Setiap kita adalah unik tau, seunik kita punya cop jari. Tak ada orang yang ada cop jari yang sama. Jadi ni masa yang awal, andai kata saya boleh, walaupun Rasulullah melarang kita berjalan-jalan, andai kata saya boleh balik ke masa saya umur anak-anak kan, saya akan reflect diri saya akan cari minat saya akan cari apa yang saya boleh buat best, apa yang saya boleh buat terbaik kan. Yang kita minat, yang kita suka, belum tentu kita boleh buat terbaik. Saya suka ni, saya suka tu kan, saya minat ni, saya minat tu, macam Dr. Naini kata tadi lah. Jadi kita nak matching, kita nak tallykan dia, kita nak hubungkan dia, apa yang kita suka dengan apa yang kita boleh buat dengan baik. Jadi sekarang bila kita dah kenal di form 4 ni, kita dah kenal apa kita suka dan apa kita boleh buat dengan baik. Jadi kita akan jaga mindset kita akan jaga maklumat yang kita cari. Kalau kita main TikTok, kalau kita main YouTube, kalau kita tengok baca Twitter pun, kita akan baca yang mindset kita saja. Saya tengok kawan-kawan saya kan, ada yang berjaya jadi ahli muzik, ada yang jadi ni tu kan. Mereka dari dulu mereka jaga maklumat mereka jaga sosial, persekitaran sosial mereka jaga kawan-kawan, mereka jaga dekat mana mereka berada, dengan mana mereka bersama, apa mereka baca, apa mereka tonton, apa mereka dengar, semua mereka jaga berdasarkan mereka punya minat dan berdasarkan apa mereka nak jadi.
Jadi tu adik-adik, sekarang kita dalam, anak-anak sekarang kita dalam dunia yang melimpah-limpah maklumat kan. Dan kita tengok TikTokers tu, boleh jadi kaya dia. Jadi kita pun nak jadi macam dia. Kita tengok yang ni boleh jadi menyanyi, boleh jadi. Tapi kita kena tengok diri kita, apa yang kita minat dan apa yang kita boleh buat dengan terbaik dan apa yang ada market sekarang. InsyaAllah, market tu akan datang dengan sendirinya kalau kita jaga mindset kita. Kalau macam saya cakap tadi lah, kalau kita jaga pergaulan kita, kita jaga maklumat, kita tengok TikTok pun kita tengok yang niche kita saja, yang topik kita saja. Kalau kita tengok YouTube pun yang YouTube kita saja. Kalau kita nak tengok Twitter pun kita jaga yang dia dalam niche, apa, macam mana nak terangkan niche tu kan? Kita Benda punya yang kita brand suka lah, lah. kita punya personal brand. Yang dalam fikiran kita. Kita. Jadi ini masa yang sangat, kalau saya tengok anak-anak sekarang sedang berada dalam konteks apa tu, dalam masa yang sangat berharga lah. Maknanya anak-anak sekarang boleh jaga dari sekarang, dan insyaAllah apa mindset kita yang kita jaga, yang kita usahakan, yang kita doakan, insyaAllah market, maksud saya market tu lah alam pekerjaan, bisnes apa semua, insyaAllah Allah akan bagi pada kita. Saya tengok banyak dah bukti kan. Berbeza dengan saya dan beberapa orang kawan-kawan saya kan, kami bekerja dalam bidang tolak sekarang, nak tolak 2-3 tahun belakang sekarang memang saya buat kerja yang saya suka. Sebelum tu saya buat kerja yang tak berapa suka lah. Jadi kami macam ada split personality tau. Macam contoh saya dulu jadi guru, di sekolah saya lain, kemudian weekend saya jadi lain. Macam ada kawan-kawan saya yang kerja bank kan, jadi pegawai bank, pangkat dah tinggi, jadi pegawai di HDN pun dah kan, jadi pegawai di Jabatan Kerajaan. Bila Isnin hingga Jumaat tu, mereka jadi macam jadi robot kan, jadi pegawai skema, pakai long sleeve tie semua kan. Bila weekend ada some yang pergi jamming, pergi busking sebab jiwa muzik. Dia kalau ada waktu cuti dia akan pergi bermain, ada yang masih suka main model-model, sebab bukan lelaki ni kan, sampai bila-bila pun akan ada permainan yang kita kan. Jadi langkah seronoknya kalau saya tengok kawan-kawan yang berjaya dengan apa yang mereka suka, berjaya dengan passion mereka, jadi mereka tak jadi orang lain. Waktu kerja pun mereka macam tu, di luar waktu kerja pun mereka jadi macam tu. Yang tu saya pernah lalui boleh kata 20 tahun lah dulu. Sebelum saya bebas, 2018 alhamdulillah saya bebas dan saya boleh memang buat kerja yang saya punya hati, saya punya jiwa. Okey, ada soalan itu ke? Itu saja. Okay. Jadi anak-anak kejap. Ni ada soalan ni daripada Faizatun Najwa. Nak tanya, saya minat bisnes dengan dentist, tapi tak yakin untuk ambil sains tulen, takut tak boleh pergi. Dan saya juga takut nak ambil akaun. Saya nak ambil bisnes, parent tak berapa setuju sebab terlampau banyak langkau kelas. Okey. Macam ni Faizatul. Pertamanya, dia berdasarkan balik daripada ni. Nanti Faizatul kan boleh semak dekat selangkah ke UiTM tu. Berdasarkan apa juga subjek yang Faizatul akan ambil dalam tahun ni. Okey. Cuba masukkan markahnya di situ. Yang mana tak yakin, letak C. Yang mana yakin, boleh letak A. Yang mana rasa macam separuh yakin, letak B. Itu adalah grade angan-angan kita. Jadi, bila letak dekat situ, nanti Faizatul dia akan keluarkan result kan? Kalau misal kata contoh nak ambil dentist, dia kena pergi ke diploma sains. Dia kena jenis yang macam tu lah. Dia kena macam sains. Tapi kalau misal kata, sebab contoh saya pernah dulu ada kawan anak saya lah. Dia memang suka betul buat medik. Dia kalau boleh nak jadi doktor. Dia dah belajar pun, dia punya mindset memang dia nak jadi doktor. Sampai dekat universiti, keputusan tak sampai nak jadi doktor. Tak boleh. Dia punya keputusan tak sampai untuk jadi doktor. Tetapi apa yang berlaku ialah dia jadi pharmacist. Nampak tak? Nak bagi tahu kata kadang-kadang walaupun kita dah dalam bidang pun dia akan ada dia punya rentetan. Jadi macam setengah okey, saya nak jadi dentist.
Tiba-tiba macam, sebab dia kalau doktor dia punya keputusan kena sangat tinggi. Okey, jadi CGPA kita tu akan menentukan tu. Sebab tu nanti insya-Allah akan datang Ustaz, kalau misal kata ada ruang, nanti saya akan kongsikan lagi, kita akan ada sesi lagi insya-Allah. Macam mana nanti bila dah anak-anak dah mula masuk tingkatan 4, nanti kita boleh bersembang sebab dah mula ambil subjek, dah boleh rasa macam alah subjek ni boleh buat, subjek ni tak boleh buat kan. Nanti kita akan sembang lagi insya-Allah. Okey, jadi buat masa ni saya cakap macam tu Fazatun Najwa. Fazatun boleh pergi dekat selangkah ke UiTM tu dan cuba tengok kalau misal kata kombinasi sains tulen dia macam ni. Tetapi jangan risau. Jadi dentist pun boleh jadi businessman. Businessman ni apa juga bidang semua dia boleh jadi businessman. Tu satu-satunya benda yang sangat seronok dengan businessman. Dia jadi apa pun tak apa, dia tetap boleh jadi businessman. Don't worry. Kemudian apa-apa pun bila dengan keluarga, cuba bercakap dengan keluarga, tentu ada sebab kenapa parent nak anak-anak dia ambil setengah aliran. Mesti ada sebab. Cuba bersembang. Okey. Harapnya cikgu jawab pertanyaan Fadatul. Seterusnya cikgu, calon bersendirian SPM boleh masuk ke? Apa syaratnya? Okey, calon bersendirian dia sebenarnya bila dia kira SPM tu result SPM lah. Betul kan Syamila? Puan Syamila? Puan Syamila? Dia calon bersendirian SPM dengan SPM tak ada beza kan? Alamak, Puan Syamila ada lagi tak? Setahu saya, dia tak kisah calon bersendirian. Kenapa si Roslina ni kenapa tanya persendirian, calon persendirian ke? Ada juga yang setengah Ustaz, calon bersendirian, faham? Ada. Yang tahfiz kan? Ya, tak apa. Calon bersendirian pun boleh. Masuk aja dekat syarat tu sebab bila kita kata syarat SPM, dia calon bersendirian ke calon daripada sekolah ke sama je. Kemudian untuk calon bersendirian SPM ni, sebab mungkin terpaksa bekerja dan sebagainya, UiTM dia ada satu lagi program iaitu untuk yang sesuai dengan calon yang macam ni. Iaitu kita panggil sebagai part time. ISEP. Jadi calon-calon persendirian kebiasaannya dia masih lagi sambung buat diploma, buat ijazah, tetapi dia bukan full time. Dia bukan sepenuh masa tetapi separuh masa. Sebulan 2 kali masuk. Tak ada masalah bila graduate sama je macam orang lain. Saya pun ijazah pertama saya adalah separuh masa, belajar separuh masa, bukan full time. Nampak tak? Sebenarnya masa depan kita ni macam-macam kita boleh buat. Tapi kadang-kadang tu kita rasa down sebab kita tak tahu macam mana nak buat. Okey Sibha saya harap saya menjawab soalan Sibha. Okay, ada soalan lagi? Alhamdulillah, ya. Jadi don't worry persendirian ke tak persendirian ke, yang penting boleh je nanti masukkan ke selangkah UiTM tu dan boleh berangan-angan dah lepas ni nak sambung apa. Okey, ada soalan lagi tak? Sekarang dah pukul 12.50. Ada soalan lagi? Ya, saya tambah sikit lah yang calon persendirian tu kan. Jadi mana kata tak semestinya kita sekolah tahfiz. Sekolah biasa lah. Kalau kita yang dari sekolah tahfiz kan kebanyakan mereka jadi calon persendirian SPM di samping ambil sijil agama, di samping ambil stamp kan. Jadi kita dari pondok, dari tahfiz kan, maknanya dunia pendidikan tinggi kita ni masih boleh berpaut gantung kepada masih kita. Masih tak ada masalah pun. Jangan risau. Tak jadi ustazah kan, tak mesti jadi ustazah. Kalau boleh jadi accountant yang hafiz Quran kan lagi baik. Jadi lawyer, betul. Wartawan kan. Okey. So, saya kenal doktor. Ada seorang ni calon persendirian apa ya kalau boleh saya tahu? Sibha, calon persendirian apa ni? Boleh tahu? Kalau boleh tahulah. Okey, sementara nak tunggu kalau ada jawapan. Saya cuma nak bagi tahu saya ada seorang sahabat saya memang doktor dekat hospital. Tapi kalau waktu bulan puasa dia sangat sibuk sebab malam dia jadi imam tarawih sebab dia juga adalah tahfiz. Jadi bayangkan siangnya dia doktor, malamnya dia adalah imam tahfiz.
dan masih muda pada ketika tu. Ya. Masya Allah. Jadi jangan anggap kata Allah. macam okey kita dah ambil yang ni, kita tak dapat ini. Tak. Don't worry. InsyaAllah kita akan ada sentiasa ada masa, sentiasa ada jalan untuk akan datang. Alhamdulillah, insyaAllah saya doakan si Puha boleh masuk. Tak ada masalah pun, nak masuk tahfiz pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau nak ambil calon persendirian nanti, masuklah. Dekat UiTM pun sebenarnya kita ada program juga untuk yang diploma tahfiz. Ada juga, Alhamdulillah. Ya, ada. Ada. Nanti boleh tengok juga. Akan datang, kita boleh sembang lagi. Jadi kalau dah tak ada kalau dah tak ada apa-apa sebab dia dekat pukul 1 kita cadangkan sebenarnya setakat 12.30 saja ni. Alhamdulillah sambutan yang sangat bagus. Sampai dekat pukul 1 dah kita. Jadi saya doakan anak-anak semua insya-Allah berjaya. Semoga dapat melangkah tingkatan 4 dengan lebih yakin. Dan jangan risau sebenarnya pada saya setiap orang setiap orang pun akan ada pilihan jalan masing-masing untuk masa depan dan saya doakan anak-anak semuanya nanti akan dapat sambung belajar dalam bidang yang anak-anak suka dengan bakat yang anak-anak ada. Jadi serlahkan bakat, kembangkan bakat tu insya-Allah semoga semuanya nanti berada sentiasa dalam rahmat Allah, dapat ilmu yang barakah insya-Allah untuk kita bawa sampai mati, untuk kita mengajar balik kepada generasi yang akan datang. Dan sebelum saya nak habiskan ni, saya nak sambung sikit je, share sikit je. Anak saya, Liana, dia cakap dengan saya pada tingkatan 4 pada dia tingkatan 4 dulu. Sebab dia asalnya daripada aliran agama. Tetapi atas sebab dia tak boleh langsung nak bawa, sebab aliran agama dia kena bawa dengan sains. Dia tak boleh nak bawa langsung subjek sains. Jadi saya bincang dengan dia, kita pindahkan ke sains sosial. Dia cakap dengan saya, mak, daripada sains tulen kepada sains sosial tak rasa macam saya ni tak cerdik sangat. Sebab bayangkan dia duduk daripada first class, kelas yang pertama dia masuk ke kelas terakhir. Kelas ni. Saya cakap pada dia, saya kata dia kelas tidak menentukan apa yang ada dalam fikiran kita. Okay, kelas last bukanlah satu benda yang cakap kata kita tak pandai. Tak. Yang menjadi pandai tak pandai tu ialah result kita. Duduk kelas last pun tak apa. Tapi dengan syarat result kita elok. Lepas tu dia cakap dia macam, ialah masing-masing kan dia orang kata apa macam-macam. Sebab saya tahu anak-anak sendiri pun kadang-kadang rasa frust dengan subjek sendiri dan sebagainya. Jadi dia cakap dengan saya dia ambil 9 subjek pada ketika tu. Saya tanya dia, awak rasa awak nak ambil apa nanti? Dia cakap, mak, saya nak ambil fotografi, diploma fotografi. Saya cakap okey, nak ambil diploma fotografi boleh. Sekarang kita masuk dekat selangkah ke UiTM, masukkan subjek apa yang awak ada tu masukkan untuk awak dapat diploma fotografi. Jadi dia main dengan selangkah ke UiTM tu, dia discover, dia dapat tahu, dia tiba-tiba dia rasa macam, oh sebenarnya untuk saya dapatkan diploma fotografi ni, saya tak perlu dapat semua A pun. Kan dia ambil dalam saya ingat dalam 7 subjek kot ketika tu, saya tak perlu dapat semua A pun. Lepas tu saya cakap, betul, awak tak perlu dapat semua A. Jadi apa dia buat ialah dia main, dia dapat tahu, dia kata asalkan dia skor bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, seni dan juga sejarah dia maintain, insya-Allah dia boleh masuk. Jadi dia pun datanglah dekat saya, mak, saya ni tak berapa pandai sangat tahu, faham. Tak boleh dapat semua A, mak tak minta pun kamu dapat A semua. Tapi nak masuk diploma fotografi kan? Ya, kalau nak ambil diploma fotografi pastikan subjek wajib tu, subjek keperluan untuk diploma tu awak penuhi. Boleh mak kalau hak subjek yang lagi-lagi tak berapa okey macam mana? Saya cakap dengan dia, asalkan awak dapat kredit. Jangan fail, sebab kalau fail masalah. Pastikan pass. Yang lain tu tak kisah. Tapi memanglah anak yang menurut katakan dia, jadi dia punya result tu dia ada semualah A, B, C. Kan gabungan yang sangat cantik A, B, C. Kalau orang lain tu semua A, anak-anak orang lain semua A, semua B, macam sikit je B, tak. Dia ada semua A, B, C. Tetapi untuk subjek diploma fotografi kena pergi interview. Bila pergi interview isi borang. Bila isi borang dia hanya bagi subjek yang mana yang keperluan program tu saja. Jadi bila list down semua A lah.
Lepas tu orang yang interview tu cakap, kamu ni result A semua, kenapa nak ambil diploma fotografi sebab art and design? Dia cakap apa? Sebenarnya kan cik, result saya itu je A. Yang lain semua bukan A. Jadi sebenarnya nak bagi tahu kata, bukanlah bila kita cakap kata kita nak A tu semua kena A. Sebab ada subjek yang kita tak boleh nak kuasai, ada subjek yang kita confident dan boleh kuasai. Tapi yang pentingnya pergi balik dekat selangkah ke UiTM tu, cuba adjustkan, kalau result ni dapat teruk, saya nak boleh ada pilihan apa, kalau ini saya score dapat pilihan apa. Nanti anak-anak akan rasa comfortable dan tahu sebenarnya apa diploma ataupun apa orang kata apa, in future ke depan tu apa yang nak diambil. Apa yang kita nak ambil dekat universiti dan insyaAllah akan jadi pekerjaan sendiri. Jadi sekadar tu je saya hari ni. Kita dah terlebih 30 minit. Saya harap anak-anak semua tak ada masalah lah. Kita dah terlebih 30 minit pun. Semoga ada manfaat kepada waris-waris semua pun. Saya doakan supaya bermanfaat jugalah perkongsian saya pada hari ni. Dan anak-anak pun selamat maju jaya. Nanti pergi belajar tu, belajar elok-elok. Okay, saya doakan yang baik-baik, semua dapat ilmu yang barakah. Anak-anak pun jadi anak-anak yang soleh dan soleha penyejuk mata ayah bonda insya-Allah. Jadi saya ingat sekadar tu aja dulu. Saya kembali kepada Ustaz untuk penutup. Silakan Ustaz. Tak ada tutup, dah tutup, cuma nak ajak ambil gambar kan. Boleh tolong sampai gambar. Untuk ambil gambar boleh buka kamera, kita nak ambil gambar. Slide tadi ada saya share di page Slide kalau ada siapa yang nak ni boleh ambil dekat ni Okey, jadi sekarang saya sebenarnya tak ramai yang boleh buka kamera. Saya pun faham ada yang setengahnya mungkin ada masalah dengan internet. Tak apa, tak ada masalah insya-Allah. Okey, jadi saya akan ambil ada link dekat situ. Dekat link tu nanti boleh masuk dan dapatkan slide kita hari ni dan juga termasuk dengan Facebook link webpage link nanti. Okey, saya akan ambil gambar. Sedia semua 1 2 3. Okey. Dan kita akan kejap saya kena ambil lagi sekali. Okey, risau pula entry first tu tak jadi kan. Okey, ini yang kedua. Okey, 1 2 3. Okey, terima kasih semua. Alhamdulillah. InsyaAllah akan ada lagi topik lain pula. Kan? Okey, terima kasih semua. Jadi insyaAllah majlis kita. Jadi nanti kan kita kalau ya sikit Ustaz. Kalau kita tutup majlis kita dengan surah As. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu mungkin topik kita seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak berdepan dengan macam mana kita nak hadapi subjek yang kita tak suka dalam kelas. Untuk sekolah insya-Allah. Okey nah. Jadi kita tutup dengan wal as. Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita stop record. Stop. Ustaz stop record Ya, saya dah stop.